A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah pagi ini kita sambung tadabbur surah Al-Mutaffifin. Kita sampai ayat ke-21. InsyaAllah hari ini kita sambung ayat 22. Sebelum tu kita tengok pengejaran daripada ayat-ayat lepas dan kaitan dengan ayat hari ini, insyaAllah. Ayat yang lepas, setelah Allah memberitahu tentang kedudukan rekod amalan seseorang, sama ada rekod amalan al-fujjar, orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa, ataupun rekod amalan al-abrar, yang selalu berbuat kebaikan. Jadi kedudukan rekod amalan di mana dia letak adalah menunjukkan tentang kemuliaan amalan dan kemuliaan orang yang melakukan amalan. Jadi Allah beritahu rekod amalan al-fujjar lafi sijjin, di tempat yang paling bawah, di lapis bumi yang ketujuh, ataupun sijjin juga di tempat yang sempit. Kemudian Allah beritahu punca rekod amalan mereka diletak di tempat yang paling bawah, menggambarkan hinanya amalan mereka dan hinanya orang-orang yang beramal dengan amalan tersebut. Puncanya ialah wailun yauma idzil lil mukazzibin. Mereka mendustakan hari allazi kazzibuna biyaumiddin. Mereka mendustakan hari pembalasan. Dan Allah beritahu tidak ada yang mendustakan hari pembalasan melainkan kullu mu'tadin asim, orang yang berdosa. Kemudian Allah beritahu lagi antara punca mereka tak nampak kebenaran, mereka tak nampak hari akhirat, ialah sebab mereka tidak mentadabbur Al-Quran. Dan punca mereka tidak mentadabbur Al-Quran ialah punca dosa-dosa yang telah menutupi hati mereka. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Bila dibaca ayat-ayat kami pada mereka, mereka anggap Quran tu tidak ada nilai, hanya sekadar seumpama cerita-cerita dongeng. Maka Allah menempelak mereka, kalla bal, sebenarnya Quran bukan cerita dongeng, dia adalah hidayat, petunjuk yang akan tunjukkan kepada manusia tempat yang paling bahagia, tempat yang paling kekal. Tapi mereka tidak dapat kesan sebab bal rana ala qulubihim, disebabkan ran, dosa di atas hati mereka, makanu yaksibun, apa yang mereka lakukan. Kemudian Allah beritahu balasan al-fujjar di akhirat besok ialah mereka lamahjubun, tidak dapat melihat rahmat Allah, tak dapat melihat karamatullah, kemuliaan Allah, dan kemucatnya tidak dapat melihat wajah Allah. Sebaliknya, summa innahum lasalul jahim, mereka akan ditimpa, akan dimasukkan ke neraka jahim. Kemudian Allah begitu pula kedudukan rekod amalan al-abrar, yang suka berbuat kebaikan, suka beramal soleh, iaitu rekodnya akan ditempatkan di tempat yang paling tinggi, atas pada langit, lapis langit yang ketujuh. Inna kitab al-abrari lafi 'illiyin. Dan kitab ini disaksikan oleh al-muqarrabun. Kita dah sebut minggu lepas, al-muqarrabun ada dua pendapat. Pertama, disaksikan oleh para malaikat. Tapi Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan al-muqarrabun ialah orang yang manusia, iaitu mereka yang banyak melakukan amal soleh yang mendekatkan mereka kepada Allah. Kita sampai situ kan. Jadi hari ini
Setelah yang lepas Allah cerita kedudukan rekod amalan al-abrar, rekod amalan sahaja, buku amalan. Maka hari ini Allah nak ceritakan nikmat yang akan diperolehi oleh al-abrar. Hari ini al-abrar akan mendapat nikmat. Apa nikmatnya? Kalau rekod mereka, rekod amalan mereka menggambarkan mereka ni adalah mulia, iaitu rekod mereka diletak tempat yang paling mulia, maka mereka sendiri apa keadaan mereka? Kita terdebur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sesungguhnya al-abrar, orang-orang yang suka dan banyak berbuat baik. Jadi al-abrar kita dah sebutkan, antara ciri-ciri al-abrar ialah yang Allah sebut dalam surah Al-Insan. Pertama, yufuna bin nazri, mereka buat amalan sunat seumpama pun mereka istiqamah seperti amalan yang wajib. Yang kedua, itu hubungan mereka dengan Allah. Hubungan mereka dengan manusia, wa yut'imuna ta'am. Mereka suka bawa kebaikan kepada orang lain, khususnya golongan yang dhaif, golongan miskin, anak yatim dan tawanan perang. Dan juga al-abrar juga boleh kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Allah sebut panjang al-abrar. Apa ayat tu? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu kamu menghalalkan wajah kamu ke timur dan barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan ni. Al-abrar orang yang berbuat kebaikan. Al-bir kebaikan. Kebaikan yang sebenar ialah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman dengan Allah, hari akhirat, dengan kitab Al-Quran, dengan para malaikat, dengan qada dan qadar, dengan Rasul. Tapi itu tak cukup. Al-abrar juga yang kedua ialah wa atal mala ala hubbihi. Dia sentiasa memberi harta yang dia suka, yang dia sayang kepada golongan miskin, golongan zawil qurba, kaum kerabatnya, golongan ibnu sabil, termasuklah anak yatim. Itu dua, hubungan dengan orang. Yang ketiga, wa yuqimuna shalah, mereka mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Itu dua, hubungan Allah dengan hubungan manusia. Kemudian yang ketiga, akhlak. Wal mufuna bi ahdihim iza ahadu, mereka menunaikan janji. Jadi al-abrar yang disebut dalam surah Al-Baqarah dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Satu, beriman dengan rukun iman. Yang kedua, suka bantu orang-orang miskin, kaum kerabat, ibnu sabil. Yang ketiga, mendirikan salat, betul-betul mendirikan salat dan keluar zakat. Yang keempat, ni akhlak mulia. Antaranya ialah tepat janji, tepat tunai janji. Yang kelima, was-sabirina fil ba'sa, sabar. Sabar dalam ujian kesenangan, sabar dalam ujian musibah, sabar ketika lapar, sabar ketika peperangan dan sebagainya.
Ini al-abrar yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Jadi siapa yang ada sifat ni, ini janji Allah kepada mereka. Apa dia? Innal abrar, sesungguhnya al-abrar lafi, pasti. Al-abrar juga boleh dalam tafsir disebut ialah banyak buat baik, banyak ihsan kepada orang. Jadi orang-orang yang suka buat baik pada orang, suka ihsan kepada orang, dalam syurga pasti fi dalam naim, nikmat. Nikmat di sini ialah beza tak nikmat syurga dengan nikmat di dunia? Yang ni naim ni ialah nikmat di akhirat. Dan berbeza, naim dalam syurga ialah naimun fil abdan, nikmat pada badan, dan naimun fil qalbi, nikmat dalam hati. Berbeza dengan dunia. Kadang-kadang kat dunia kita tengok orang tu nikmat pada badan dah sihat, makan dan cukup, tapi hati tak nikmat, hati menderita. Ataupun sebaliknya, orang tu rasa nikmat dalam hati tapi makan dia tak sedap, rumah dia pun panas. Beza naim dalam syurga ialah nikmat pada badan fizikalnya, yang kedua nikmat dalam hati. Macam mana ahli syurga tidak nikmat? Nikmat dalam hati, contoh apa dia? Allah kata, bila Allah gambarkan kematian tu dalam bentuk kibas, kemudian disembelihkan. Kemudian Allah berkata kepada ahli syurga, khuludun la maut, kekallah kamu dalam syurga dan tidak ada kematian. Dalam syurga ni kamu tasihhu wala tamrudu, kamu sentiasa sihat dan tidak akan sakit. Tan'amu wala tab'asu, dan kamu sentiasa dalam nikmat dan kamu tak akan celaka. Tashubbu wala tahrumu, dan kamu sentiasa muda dan kamu tidak akan tua abadan, selama-lamanya. Bila dengar tu, dia akan nampak nikmat pada mukanya berseri dan hatinya gembira. Okey, jadi bila sebut naim ni bukan sebarang naim, naim iaitu nikmat pada fizikal dan hati. Kemudian Allah dah gambarkan antara bentuk nikmat ahli syurga ialah alal araiki. Mereka duduk atas araik, jamak kepada arikah, iaitu pelamin yang paling mewah, yang paling mahal dan penuh dengan permata. Arikah, kalau satu arikah, kalau banyak araik, iaitu berada di atas pelamin. Pelamin bukan sebarang pelamin. Pelamin yang paling mahal, paling mewah dan dipenuhi dengan permata-permata. Dan pelamin ini adalah milik dia. Dia boleh duduk di situ 24 jam. Kemudian Allah kata nikmat ahli syurga juga berada di atas pelamin yang sangat mewah. Kemudian yang zurun. Yang zurun mereka sentiasa melihat ataupun memerhati. Memerhati apa ni? Allah tak sebut orang tengok bahasa Al-Quran. Allah tak sebut mereka perhati apa. Bila Allah tak sebut, maksudnya apa? Mereka perhati apa? Dalam surga ni, semua yang tak pernah dilihat oleh mata. Jadi bila tak pernah dilihat oleh mata, dia akan tengok. Antaranya apa? Buah-buahan, apa-apa saja jenis makanan, bidadari, pelayannya. Pelayan pun Allah kata apa? Pelayan
remaja-remaja yang melayan ahli syurga ni, wajah mereka seperti apa? Seperti apa? Lu'lu' wal marjan. Muka pelayan pun macam permata. Itu baru pelayan. Bidadari, lagilah. Kita sendiri ahli syurga, lagi cantik. Yelah, kita kalau pergi kedai makan kan, tengok pelayan tu muka cantik. Tengok makanan ke tengok muka pelayan? Sampai suap pun tak masuk mulut kan? Itu bagus orang. Itu pun kadang-kadang dah berumur kan, muka pun berminyak. Ini dalam syurga, pelayan dia mukhalladun, kekal umurnya. Mana sentiasa muda. Lepas 10 tahun, macam itulah muka dia. Sentiasa remaja, sentiasa cantik. Begitu juga bidadari, buah-buahan dan sebagainya. Dan kemucaknya tengok apa? Kemucaknya tengok apa? Tengok yang zuruna wajhallah. Jadi menggambarkan, orang kalau tengok ni menunjukkan apa? Orang tu bahagia kan? Kita kalau kat dunia banyak tengok ke banyak bekerja? Kalau asyik tengok je apa jadi? Tengok TV je, tengok drama je, tapi bankrupt lah. Tapi kalau ahli syurga tengok je, sebab apa? Memang tak bekerja pun. Okey. Dan Allah sebut dalam ayat lain, cara duduk ahli syurga ni, muttaqiina, duduk bersandar. Menggambarkan orang yang tenang, bahagia, tak ada masalah. Tak nampak langsung muka berkerut. Nanti Allah sebut muka dia macam mana. Satu lagi cara duduk bersandar. Yang kedua, mutaqabilin. Cuba buka surah Al-Hijru. Ayat 47. Surah Al-Hijru, ayat 47. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Tak sama. Tiga-tiga dah sama dah. Anda dah pakai tiga-tiga dah. Lama-lama dia kurang. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Lepas tu ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Tengok berita gembira. Allah nak iklan nilai-nilai nikmat-nikmat dalam surga supaya apa? Supaya kita termotivasi. Supaya kita jangan buang masa. Sentiasa berlomba. Sebab apa? Ini nikmat yang kalau kita untuk dunia pun kita kejar sampai penat, sampai sakit kan. Walaupun nikmat tu sementara dan akhirnya hilang. Ini nikmat dalam syurga kekal abadi. Okey, antara nikmatnya apa? Wa naza'na, kami cabut. Ma fi sudurihim, apa yang dalam mereka, dalam dada mereka, min ghillin. Apa min ghillin? Kita ada baca doa kan, yang daripada surah Al-Hasyru. Wala taj'al fi qulubina ghillan. Ghillan dengan ghillin sama. Kita doa masa kat dunia, ya Allah, jangan jadikan dalam hati kami ada ghillan, rasa dengki, rasa tak suka pada saudara kami. Buang terus kat dunia. Di akhirat Allah kata apa? Wa naza'na, kami cabut terus. Kamu tak payah berdoa, kami cabut terus rasa dengki, rasa dendam, rasa benci, rasa marah. Dan akhirnya semua ahli syurga ikhwana, hidup bersaudara. Ini nikmat ni. Sebab kadang-kadang kita dah makan sedap, rumah pun okey, kereta pun okey, tapi ada orang dengki pada kita, kita pun tak senang duduk. Kadang-kadang orang dengki sampai tak ada sihir kita, lagi musibah pada kita. Tapi kat dunia nikmat macam mana pun tak ada siapa dengki, kita pun tak jealous kepada orang. Sebab apa? Allah dah cabut buang. Jadi cabut rasa ghil ni adalah satu nikmat besar dalam syurga. Kemudian cara duduk pula ala surur. Sekali Allah guna perkataan araik, sekali Allah guna perkataan surur, makna dia sama. Kalau nak terjemah surur ni makna katil. Kalau satu sarir,
Kalau banyak, surur. Tapi bila sebut kata ni sebenarnya untuk apa? Untuk tidur. Di syurga tidur tak? Tak. Sebab itulah surur ni terjemahan dia ialah pelamin. Pelamin yang maksud dia sama dengan araik. Jadi cara duduk ahli syurga tidak rasa dengki, tidak marah, tidak dendam, semua adalah ikhwan, bersaudara. Kemudian cara duduk pula mutaqabilin. Sepatah aja perkataan tapi menggambarkan nikmat. Apa makna mutaqabilin? Menghadap. Saling menghadap. Jadi apa nikmatnya bila kita duduk menghadap antara satu sama lain? Dia pasti nikmat. Kalau bukan nikmat, Allah tak akan sebut. Dalam perkataan mutaqabilin nikmat. Apa nikmatnya? Tapi kalau orang tu duduk belakang kita menunjukkan apa? Kan kalau kat dunia, boleh tak kita sentiasa semua tempat duduk menghadap? Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Tempat sempit. Kan? Tempat sempit. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kita rasa tak nak berdepan dengan orang. Sebab apa? Kita ada buat salah. Kan? Kadang-kadang kita tak nak berdepan dengan orang sebab tak nak ditanggungjawabkan. Jadi kadang-kadang menyebabkan kita tak bahagia. Kalau masuk kelas pun kita suka duduk kat mana? Belakang kan? Apa sebab? Ada masalah kan? Ada masalah ni. Nanti ustaz tanya pula kan? Tapi dalam syurga semua perasaan tu tak ada. Semua nak berdepan. Kenapa? Tak ada tanggungjawab, tak ada masalah, tak ada rasa rendah diri, tak ada rasa malu, tak ada rasa orang tu lebih baik. Semua tak ada, Allah buang. Jadi nikmat boleh bila bersembang, semua boleh berdepan. Dan juga berdepan ni menunjukkan apa? Ahli syurga ramai tak? Ramai, tapi boleh berdepan. Katalah kita bercakap dengan 1000 orang, tapi semua boleh berdepan. Menunjukkan apa? Tempat tu sangat luas. Dan masing-masing pula duduk atas pelamin masing-masing. Nikmatnya. Sebab itulah orang baca Quran, kalau baca sekali dia faham, dia serik dah nak kejar dunia. Sebab apa? Kejar dunia tak dapat macam ni. Yang kedua, penat, letih. Lepas tu orang dengki pula bila kita dapat kan. Kita pula dengki pada orang, tamak lagi. Okey? Kemudian Allah kata apa? Ta'rifu. Ta'rifu apa dia? Engkau kenal fi wujuhim pada muka-muka mereka. Nadratan apa makna? Nadratan na'im. Nadratan ni berseri. Muka mereka berseri ataupun keceriaan. An-na'im yang penuh nikmat. Jadi Allah nak bagi tahu juga gambaran ahli syurga ni gembira. Tengok apa? Tengok muka dia. Muka dia berseri. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Abasa. Cuba buka surah Abasa. Ayat berapa ni? Wujuhun yawma izin musfirah. Dhahikatun mustabsyirah. Okey, cuba terjemah. Wajah pada hari itu musfirah. Musfirah ni mana? Gembira. Berseri.
Kemudian yang kedua, dhahikah. Dhahikah apa makna? Suka. Dan satu berseri, yang kedua suka. Yang ketiga, mustabsyirah. Ada pendapat mengatakan mustabsyirah ni dalaman. Yang ni musfirah, nampak muka di luar. Dhahikah pun di luar. Mustabsyirah, hati. Berbeza dengan wajah orang tak beriman. Allah kata apa? Selepas tu, wa wujuhun yawma izin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Sangat berbeza. Nak tahu celaka atau pak di akhirat besok, tengok apa? Kita kalau kat dunia kita nak tengok orang tu senang ataupun susah, bahagia ataupun celaka, tengok apa? Apa dia? Tak, muka tak boleh pakai sangat. Sebab kalau masuk Maharaja Lawak semua senyum. Tapi ada 1000 masalah tu. Kita nak tengok orang tu pada zahirnya bahagia ataupun celaka, senang ataupun susah, tengok apa? Duit tak nampak. Tengok pakaian dia, tengok kereta dia kan. Kalau kancil tu agak-agak apa? Kancil pula aircon tak ada, buka tingkap je. Lepas tu tengok rumah kan. Tapi di akhirat besok tengok apa? Nak tengok kereta tak ada, nak tengok pakaian bogel. Tengok apa? Tengok muka. Allah kata wajah satu lagi pada hari itu, atas mukanya ghabarah. Apa makna ghabarah? Penuh dengan debu. Debu. Yang ni ceria, gembira, gelak. Kemudian tarhaquha qatarah. Dalam penuh dengan debu, diliputi oleh hitam, kehitaman. Jadi mungkin tak kenal muka siapa sebab hitam, lepas tu penuh dengan debu. Okey. Dan macam mana kita nak dapat muka berseri ni? Salah satunya jadi al-abrar lah. Cuma nak jadi al-abrar ni, apa yang mendorong kita? Dorongan untuk kita menjadi al-abrar, untuk kita melakukan amalan al-abrar, supaya di akhirat besok wajah kita berseri. Apa petua dia? Apa yang mendorongkan untuk kita yakin dan kita beramal dengan amalan abrar? Apa petua? Ada apa ni? Kosmetik ke apa? Tak ada bu? Ada juga tak ada bu, tapi tak ada masalah. Tengok apa al-abrar buat sehingga muka dia Allah bertukar menjadi berseri. Apa dia buat? Cuba tengok surah Al-Insan. Allah kata apa? Inna nakhafu yauman. Surah Insan ayat 10 ke 11. Inna nakhafu yauman. Inna nakhafu yauman. Yauman abus. Inna nakhafu min rabbina. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Lepas tu fawaqahumullahu syarra zalika al-yawm. Kemudian walaqahum nadratan wa surura. Tengok apa al-abrar buat masa kat dunia sehingga wajahnya berseri di akhirat. Ini petua dia. Kata al-abrar, inna nakhafu, kami sentiasa takut, min rabbina, daripada Tuhan kami. Takut apa ni? Takut pada azab, takut pada dosa, menyebabkan kami sentiasa taat, sentiasa patuh pada perintah Allah. Dan bila kami buat dosa, kami takut dosa, kami terus bertaubat. Kenapa? Sebab hari itu, yauman, hari itu, kami juga takut hari
abusan. Abusa daripada abasa. Apa makna abasa? Abasa wa tawalla. Bermasa muka. Jadi abusan ni apa makna? Orang yang banyak bermasa muka. Di akhirat besok bukan 1 minit bermasa muka, bukan setengah jam, tapi abusan sepanjang masa. Itu makna abusan. Jadi al-abrar ni sangat takut pada azab Allah dan sangat takut pada hari yang manusia sentiasa bermasa muka. Dan kamtarirah makna bermasa muka dan berkerut dahi. Tengok sebab dia takut hari itu, dia mendorong dia untuk beramal. Maka Allah buat apa? Fawaqahumullahu. Allah pun lindungi, waqa wiqayah. Allah pun lindungi mereka iaitu al-abrar syarra zalikal yaum, kejahatan hari itu. Kejahatan hari itu apa dah? Muka semua masam, hitam, penuh dengan debu. Allah lindungi al-abrar. Tak ada. Mereka tak ada muka masam penuh debu, tak ada. Habis muka mereka apa dah? Walaqahum. Allah bagi pada mereka, muka mereka nadratan, berseri, nadratan, wasurura, dan gembira. Apa beza ni? Nadratan wasurura, dua perkataan. Apa beza? Ya. Nadrah ni Allah nak beritahu muka dia berseri, nampak. Sururah, hati gembira. Kenapa Allah beritahu dua? Kenapa dua? Sebab Allah tahu kat dunia muka berseri tapi belum tentu hati gembira, kan? Kadang-kadang PKP dia angkat tapi tak boleh melancong. Kadang-kadang boleh melancong, boleh angkat tapi kena injek vaksin. Muka nak suka dah tapi hati hangat, kan? Jadi dalam surga muka berseri, hati gembira. Macam mana? Apa petua dia? Sentiasalah takut pada hari semua manusia, kebanyakan manusia sentiasa bermasa muka dan perbanyakkan amal soleh, amalan al-abrar. Semoga Allah waqana syarra zalikal yaum. Allah lindungi kita daripada kejahatan hari tersebut dan menjadikan muka kita nadratan wasurura, insya-Allah. Okey. Apa lagi nikmat al-abrar? Yusqauna, mereka diberi minum. Okey. Allah kata diberi minum. Minum apa ni? Mir rahiqin, dari rahiq. Apa makna rahiq? Rahiq apa dia? Jadi setiap perkataan ni nikmat. Mutaqabilin nikmat, nadrah nikmat. Apa dia? Bukan. Kitab Rahikul Makhtum memanglah. Kitab Sirah Rahikul Makhtum diambil daripada perkataan ni. Makna dia nak beritahu apa? Kalau siapa belajar sirah, dia ikut sirah, dia akan dapat Rahikul Makhtum. Cuma nak faham apa makna? Tak. Itu mungkin makhtum, tapi rahik itu apa dia? Good morning. Assalamualaikum lah. Kenapa good morning? Okey. Dia terjemah apa? Temetrai itu makhtum. Makhtum tu yang ditutup. Itu temetrai. Rahim ni, rahik ialah yang suci, yang tidak ada geladak ke ataupun tak ada apa-apa kotoran. Naqiyah. Makna dari arak yang suci.
Sebab makanan kat dunia, minuman kat dunia ni, last sekali ada geladak kan? Last sekali ada geladak. Kadang-kadang sebelum kita minum dah ada sampah, ada semut dan sebagainya. Kadang-kadang minum serbuk kopi kan? Kadang-kadang termakan dengan serbuk sekali. Kan? Tu tak ada. Kat dunia tak ada. Kat akhirat tak ada. Kemudian makhtum. Makhtum yang ditutup. Ditutup. Ditutup dengan apa ni? Tak disebut. Cuma dalam perkataan makhtum tu ada nikmat. Apa nikmatnya? Ditutup pun nikmat. Dimeterikan. Sentiasa terjaga keasliannya. Mana kita nak minum? Benda dalam botol yang telah dibuka ataupun yang belum dibuka? Kenapa? Sebab bila dia dah dibuka, makna apa? Mungkin bekas orang, kan? Kita ni minum lebihan orang. Ataupun mungkin dah ada masuk sampah dan sebagainya. Jadi Allah nak beritahu bekas minuman dalam syurga tak ada siapa sentuh, tak ada siapa buka, tak ada siapa minum. Kecuali kita yang pertama. Dan tak mungkin masuk apa-apa kotoran. Okey. Kemudian, ini minum apa ni? Arak. Sebab bila Allah sebut minuman yang paling lazat dalam syurga ialah arak. Arak dalam syurga mabuk tak? Bukan setakat tak mabuk, Allah kata lazzatin. Lazat untuk siapa ni? Lisyaribin. Satu lagi Allah sebut nikmat dalam syurga ni, dia bukan setakat makan tu rasa lazat, tapi tengok pun dah rasa lazat. Tengok, belum makan lagi. Cuba buka surah Az-Zukhruf ayat 71. Surah Az-Zukhruf ayat 71. Wa fiha ma ada. Wa fiha ma tashtahi ma tashtahihi anfusukum. Al-anfus. Ma tashtahihi al-anfus. Satu. Yang kedua, wa talazzul a'yun. Wahum wa antum fiha khalidun. Zukhruf ayat 71. Tengok nikmat. Memang orang yang dah baca Quran tapi tak berlomba juga untuk dapat nikmat dan syurga memang pekak lah. Pekak badak. Allah kata apa? Wa fiha, dalam syurga, ma tashtahi, apa yang diingin oleh apa nikmatnya? Dalam syurga apa diingin oleh nafsu? Apa nikmatnya? Apa dah? Apa saja terlintas, semua ada. Nikmat tak? Kita berapa banyak kita terlintas daripada kecil sampailah hari ni kan? Agak-agak berapa peratus yang dapat? Tengok rumah teringin tapi tak dapat-dapat. Tengok kereta teringin, tengok makanan teringin kan? Kadang-kadang dah tua baru dapat makan makanan yang kita tengok masa kecil. Tapi dalam syurga apa saja teringin oleh nafsu semua ada. Bila-bila masa dah di mana-mana. Satu. Yang kedua, wa talazzul a'yun. Nikmat. Apa makna talazzul? Lazat. Lazat apa ni? Yang ni diinginkan nafsu, yang ni lazat pada a'yun. Apa makna a'yun? Mata. Apa maksud tu? Apa nikmat tu? Allah kata menjadikan mata tu rasa lazat melihatnya. Apa nikmatnya? Kita antara sebab kita pergi restoran tu dan kita pilih menu tu sebab apa? Tengok apa? Tengok gambar kan?
Sebab itulah bila tengok gambar tu, kita rasa teringin kan. Walaupun lepas tu tak sama, geram nak campak je minum kan. Nah, dalam gambar ada 3 ekor udang. Besar-besar, tengok bila buat, udang kecil je, 2 ekor je. Betul kan? Kadang-kadang gambar burger tu, ya Allah, meleleh halio. Bila-bila sampai, tak sama. Boleh faham? Jadi Allah nak bagi dalam surga ni, sebelum makan, sebelum rasa, mata tengok dah rasa lazat dah. Kalau makan, kalau rasa, lagi hebat. Boleh? Ada benda kat dunia, kita tengok tak lazat, tapi makan, lazat, betul kan? Ada kan? Sedapnya, terkejut kita. Tapi kat syurga tak. Tengok semua rasa lazat. Kalau makan, lagi lazat. Tengok buah-buahan, tengok bidadari, tengok sungai, semua menyejukkan hati. Kat dunia ada tak? Kita tengok makanan ke, orang ke rasa macam tak nak kan? Ada kan? Ada makanan yang kita tak suka, tengok gambar. Orang semua suka, kita tengok gambar meluat. Di syurga tak ada. Semua tengok lazat. Dan lagi nikmat apa dah? Wa antum fiha khalidun. Jadi semua ni yang kita ingin dapat, yang kita tengok rasa lazat, kekal selama-lamanya. Tak adalah minggu ni rasa lazat, minggu depan dah tak ada, habis stok, tak ada. Okey? Maka Allah kata apa? Khitamuhu. Khitamuhu. Wa khitam apa nak? Khitam mana? Khitam dengan khatam sama. Orang Melayu suka guna perkataan khatam kan? Khatam Al-Quran. Makna apa? Penutup, penghujungnya. Penghujungnya. Misk. Apa makna misk? Dia terjemah apa? Wangian. Kasturi. Apa pula ni? Apa nikmat ni? Jadi ditutup kan? Tutup mana orang tidak ada siapa yang minum sebelum kita, tak masuk kotor-kotoran dan sebagainya. Yang ni pula, bila kita dah minum, khitam dia, hujung dia, kasturi. Apa nikmatnya? Apa nikmat? Minuman tu akhir sekali kasturi. Yalah khitam. Apa dia? Yalah apa nikmatnya? Kita dah habis minum, hujung last kali tu. Ada titik yang terakhir tu. Wangi. Apa yang Allah nak beritahu? Dia, okey, kalau kita nak rasa nikmat dalam minuman dalam syurga, kita kena bayang banding dengan kat dunia. Bila kita minum apa-apa, kopi ke teh ke, kan? Bandung ke, last kali apa dia? Kadang-kadang pahit kan? Kadang-kadang manis sangat sebab gula tak kacau kan? Kadang-kadang serbuk kan? Tapi Allah nak beritahu, yang last kali minum dalam syurga, wangian kasturi, makna yang sebelum tu, lagi hebat. Ini dah last ni, masih wangi lagi. Tak ada serbuk, tak ada geladat, tak ada apa. Sebab apa? Miskun. Satu. Yang kedua, bila di hujung dia mis, kita nak minum lagi tak? Kalau kat dunia, bila di hujung dia gula, manis pula kan, nak minum lagi tak? Boleh tak? Tengok Allah promote syurga dalam Al-Quran. Supaya apa ni? Apa faedah? Faedahnya Allah sebut lepas tu. Wa fi zalika, dan pada yang demikian itu, demikian ni, apa dia ni? Minuman, saya tak sebut tadi, yusqauna. Allah guna perkataan yusqauna. Mereka diberi minum. Itu pun nikmat. Dalam perkataan yusqau, baris je. Tengok bahasa Arab. Kalau yasquna, mereka minum. Mereka minum. Tapi ubah baris, ubah. Yusqauna. Dan lain makna. Kalau yusqau makna mereka diberi minum. Nikmat tak? Berubah baris je, nikmat. Apa dia? Apa menunjukkan yusqauna?
Ada orang bagi. Tak payah masuk dapur, tak payah kacau, tak payah panaskan air. Sentiasa ada orang bawa. Siapa? Wildan, pelayan. Berapa lama? Sepanjang masa. Dan Allah gambarkan wildan tu sebagai apa? Yatufuna alaihim mukhalladuna. Ada satu ayat tu Allah kata ka'annahum lu'lu mansura. Pelayan tu seumpama permata yang bertaburan. Okey, apa makna mansura? Lu'lu mansura. Pelayan, Allah nak cerita nikmat pelayan, bukan ahli syurga lagi ni. Muka dia, rupa dia, satu seperti permata. Yang kedua, posisi dia seperti permata yang bertaburan. Apa nikmat bertaburan tu? Kalau pelayan bertaburan, apa nikmatnya? Kita kadang-kadang pergi kedai, bukan pelayan kita pun, pelayan kedai tu kan. Kadang-kadang nak cari pelayan tak nampak. Sebab apa tak cukup pelayan? Ataupun kadang-kadang yang datang, kadang ramai sangat, tak cukup pelayan kan. Kadang-kadang ada pelayan, tengok pula, dah order, lambat sampai. Tapi di syurga ni, untuk kita saja, ahli syurga seorang, ada pelayan bertaburan. Makna, bila-bila masa, di mana-mana saja, sentiasa bersedia. Jadi tak mungkin kita kena menunggu, kemudian tunggu pula order, kemudian tunggu pula sampai. Tak. Sebab apa? Terlalu banyak mansura. Okey. Bagus tak pelayan ramai? Kau bergelawak? Baguslah sebab muka dia semua cantik, remaja kan. Okey. Kemudian pada demikian ini, untuk dapat arak yang macam ni, diberi minum wangi, hujungnya wangi, maka falyatanafasi. Maka hendaklah tanafus. Tanafus daripada bahasa Arab makna dia nafis. Nafisun. Nafisun makna satu barang yang sangat bernilai. Jadi Allah kata falyatanafasi, hendaklah dia terjemah apa? Berlomba. Berlombalah oleh siapa? Berlombalah oleh pelomba. Boleh? Jadi kenapa Allah guna yatanafasu? Sebab dia daripada berkata nafis. Nafis ni makna benda yang bernilai. Jadi sebab dia bernilai lah kena berlomba. Kalau kita buat slow je, mana benda tu tak bernilai. Boleh? Sebab itulah yang Allah suruh berlomba ni apa dia? Ni, muka berseri, arak diberi minum 24 jam, kemudian ditutup, kemudian hujungnya pula ada misk. Maka kalau kamu nak, kamu kena berlomba. Tak boleh slow je. Solat pun lambat, solat sunat pun kadang-kadang buat, zikir kadang-kadang terlupa, kadang-kadang buat. Itu bukan mutanafisun. Sebab tu Allah nak bagi tahu orang beriman sifat dia mesti mutanafisun. Kalau amal akhirat dia yang pertama. Cuba buka surah Al-Mu'minun ayat 60 dan 61. Ayat 60 dan 61. Allah kata apa? Wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Lepas tu 61, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Okey. Cuba terjemah.
Sebelum ni Allah sebut ciri-ciri orang yang beriman. Beriman dengan ayat Allah, tidak syirik pada Allah. Lepas tu Allah sambung. Lepas dia beriman, lepas dia taat, beramal soleh, tidak syirik, apa dia buat? Wallazina yu'tuna. Orang-orang yang sentiasa memberi. Memberi apa ni? Atau apa yang mereka telah beri. Bagi apa ni? Apa-apa je, sedekah duit, sedekah masa, tenaga, ilmu. Setelah dia bagi tu, wa qulubuhum wajilah. Hati mereka rasa takut. Walaupun dah beriman, walaupun dah tidak syirik, walaupun dah selalu bersedekah, tapi hati mereka tetap wajilah. Rasa takut. Takut amalan tak diterima, takut pada azab Allah. Kenapa? Sebab annahum ila rabbihim raji'un. Sesungguhnya mereka kepada Tuhan mereka, mereka akan kembali. Bila kembali kepada Allah, amalan tak diterima. Mereka takut. Lepas tu Allah puji mereka. Allah kata apa? Ulaika, mereka itulah yusari'una. Orang yang bersegera fil khairat, dalam. Allah tak kata yusari'una ila. Beza tak? Bersegera kepada kebaikan dengan bersegera dalam kebaikan. Beza tak? Apa beza? Yalah, dari segi apa? Yalah, apa beza dengan ilah? Fi dengan ilah. Bersegera dalam kebaikan dengan bersegera kepada kebaikan. Yang mana? Yang fi ni, ilah. Yang fi? Bukan. Yang mana yang dah buat? Yang buat yang atas tu. Fi. Yang ilah ni? Yang kita nak buat. Jadi Allah nak beritahu orang beriman apa dia? Sentiasa buat kebaikan, tapi berlomba. Sebab tu Allah guna perkataan fi. Dia memang dah buat kebaikan, dah dalam kebaikan. Tapi kalau ilah, baru bukan orang beriman, belum beriman lagi. Boleh faham? Dia bersedekah dah, sentiasa bersedekah. Tapi bila ada tahu je orang miskin, dia yang berlomba. Dia yang. Lepas tu Allah kata apa? Bukan setakat dia berlomba dalam kebaikan, satu lagi. Wahum lahas sabikun. Dan mereka bagi kebaikan tu sabikun. Apa makna sabikun? Beza tak? Bersegera dengan sabikun. Beza? Apa dia? Yang ni berlomba, yang ni menang. Subhanallah. Ada orang berlomba tapi selalu nombor gusuk. Berlomba je nombor 3, berlomba je nombor 10 kan. Tapi orang beriman berlomba je nombor 1. Kalau tidak 1, nombor 2. Boleh? Contoh yang paling jelas perlombaan antara Abu Bakar dengan Umar. Dalam satu peperangan, Umar bawa harta dia untuk infak dalam satu peperangan. Nabi pun tanya, ma abqaita li ahlika? Dah kamu bawa semua harta kamu yang banyak ni, apa yang kamu tinggal untuk ahli keluarga kamu? Umar kata, mislahu, separuh. Mana separuh sedekah, separuh simpan. Kan? Lepas tu Umar cukup yakin, lepas ni Abu Bakar tak boleh lawan aku. Sebab dia rasa yang dia bagi separuh tu dah banyak sangat. Aku mesti menang. Ni, sabikun. Tapi bila lepas tu Abu Bakar datang, Nabi pun tanya, ma abqaita li ahlika? Apa yang kamu tinggal untuk ahli keluarga kamu? Abqaitu Allah wa rasulah. Aku tinggal untuk keluarga aku Allah dan Rasul. Makna dia bagi semua. Lepas tu kata Umar apa dia? Munzul yaum la asbiku Abu Bakar abadan. Mulai sekarang aku tak akan mungkin mendahului Abu Bakar selama-lamanya. Tak mungkin. Nampak tak perlombaan? Okey. Kita ni yusari'u fil khairat ke yusari'u ilal khairat? Ilal je sebab hujung minggu kan. Hujung bulan. Sebab itulah kita tadabbur, kalau kita faham, dia akan menjadikan kita apa? Falyatanafasil mutanafisun. Kalau faham. Dan dengan ramai yang student faham Quran,
darah mula bergerak. Untuk apa? Untuk dapat ni, arak yang makhtum, yang khitamuhu misk. Kita dapat maklumat terbaru, macam Ustaz Hafiz di Bota, dia dah, selepas kita ziarah 2 minggu lepas, 7 asnaf, lepas tu dia pergi ziarah lagi 20 asnaf. Lepas tu dia cek semua yang nak tak kalau bagi pelajaran percuma, pelajaran agama. Dia kata daripada survey dia, 50 dewasa nak belajar. Dan 20 kanak-kanak nak belajar agama. Itu falyatanafasil mutanafisun. Dia tak ambil masa lama. Dan insya-Allah kita akan sewa satu tempat di Bota untuk buka kelas agama kepada golongan asnaf. Dan kita juga dapat maklumat di di Penang. Saudara Juanda mungkin dia dengar ni. Dia pun dah cari asnaf, dia bagi Al-Quran, bagi tazkirah. Dah dapat lebih kurang 10 asnaf. Dan insya-Allah 4 hari bulan ni kita minta pelajar kita yang belah Alostar, Perlis, Sungai Petani, kita akan pergi ke Alostar dan kita akan berjumpa dengan pelajar untuk gerakkan mereka supaya apa? Falyatanafasil mutanafisun. Jangan buang masa. Yusari'una fil khairat. Gerakkan. Kita tak payah pergi jauh sebenarnya. Kalau nak dapat kebaikan, tak payah pergi jauh. Cari orang miskin di sekitar kampung kita, kawasan kita, taman kita, holongkan bantuan. Kalau tak ada duit, bagi tahu. Semalam pun saya dah transfer kepada yang Penang. Kemudian ada seorang orang Yaman minta bantuan. Kemudian yang Thailand, yang pernah duduk belajar tadabbur di Penang, dia balik Thailand, dia buka kelas agama di situ. Kita bagi semua semalam, saya transfer 5K. Jadi duit tak ada masalah. Cuma kita nak kita tu pergi bergerak. Jangan bergantung pada orang. Pergilah cari orang miskin belakang rumah, depan rumah. Ada je. Mesti ada. Yang semalam yang Penang tu dia tunjuk gambar ada seorang tu potong kaki sampai ke paha. Kerja tak ada. Lepas tu dada dia tebuk, ada alat untuk bagi makan ke ubat, tak tahulah. Saya tengok pun mengerikan. Subhanallah. Kalau kita santuni mereka, paling-paling kurang mereka akan rasa mereka tidak sendirian. Ada orang yang masih sayang pada mereka. Falyatanafasil mutanafisun. Okey, wa mizajuhu. Apa lagi ni? Wa mizajuhu. Dan mizaj, campurannya. Tak cukup dengan minuman rahiq yang bersih, yang suci, ditutup dan hujungnya ada misk. Tak cukup dengan tu, dicampur pula minuman tu min tasnim, dari tasnim. Apa makna tasnim? Jawapan dia selepas itu, iaitu ainan, iaitu mata air. Ainan bukan mata, tapi mata air. Dalam tafsir, ahli tafsir mengatakan tasnim ialah mata air yang paling lazat di syurga. Dia bukan yang sungai empat tu. Yang sungai empat, arak, madu, susu dan air yang diproses. Mata air ni lain. Daripada tempat yang tinggi turun ke bawah. Dan sumbernya, puncanya daripada Jannah Al-Firdaus. Apa faedah bila tasnim dicampur kepada arak? Dia lagi melazatkan arak tu. Arak dah lazat. Bila campur, melazatkan. Kita kan kadang-kadang makan minuman dah sedap, tapi kita nak lazat lagi, kita campurkan. Teh halia kan. Lepas tu kalau teh tu buah apa? Yang biji-biji hitam. Selasih. Sekarang tu yang besar tu. Boba. Semua tu untuk menyedapkan. Begitu juga ada dalam syurga, tapi tak sama. Kemudian mata air ni diminum oleh siapa? Yashrabu. Diminum dengannya oleh al-muqarrabun. Al-muqarrabun. Siapa muqarrabun? Muqarrabun. Siapa muqarrabun? Orang tanya, macam mana ustaz saya nak minum arak ni? Jawapannya, jadilah muqarrabun. Macam mana jadi muqarrabun? Jawapannya, jadilah al-abrar. Macam mana nak jadi al-abrar? Tengok surah Al-Insan dan tengoklah surah Al-Baqarah.
ayat 177. Dan kita biasa dengarkan kisah bagaimana sahabat-sahabat ni, bukan Abu Bakar, Umar je, semua sahabat berlomba untuk buat kebaikan. Yang miskin pun berlomba. Bila Nabi istiar perang, sahabat-sahabat yang miskin terus jumpa Nabi, merayu pada Nabi, bawa kami untuk pergi berjihad. Nabi menangis. Nabi kata, aku tak ada apa-apa untuk bawa kamu. Unta pun tak ada, duit pun tak ada. Maka orang miskin, sahabat yang miskin tu menangis. Sebab apa? Tak boleh nak berlomba. Tak boleh nak berlomba, menangis. Dan ada satu hadis yang sahih. Orang-orang miskin ni berkata kepada Nabi, kata, Zahaba ahlud dusur. Telah pergilah orang-orang yang kaya. Apa dia? Bil karamat, dengan kelebihan-kelebihan, wan naimil muqim, dan nikmat yang kekal. Nabi pun tanya, kaifa zalika? Bagaimana orang kaya tu pergi dengan nikmat dan darjah yang tinggi? Maka orang miskin bagi tahu, sallu kama sallaina. Mereka salat sebagaimana kami salat. Wajahadu kama jahadna. Mereka berjihad sebagaimana kami berjihad. Tetapi bila mereka tasaddaku, kami tak boleh nak sedekah sebab kami miskin. Jadi orang miskin jealous. Orang kaya ada kelebihan. Solat, okey, tak ada masalah. Kami boleh solat. Jihad, kami boleh berjihad. Tapi bila mereka sedekah, kami tak ada. Tengok. Jealous, dengki pada benda yang baik. Maka Nabi pun bantu bagi solusi. Apa dia? Nabi kata, nak tak aku bagi tahu pada kamu satu amalan, kalau kamu buat, kamu sama dengan orang kaya tu. Kamu akan sama dengan orang dahulu dan kamu akan mendahului orang yang akan datang. Apa dia amalan? Simple je. Apa dia amalan tu? Zikir apa? Itu hadis lain kot. Nabi kata baca subhanallah 10 kali lepas solat. Alhamdulillah 10 kali. Allahu Akbar 10 kali. Bukan 33. Habis saya buat 33, dapat semua. Dia banyak alternatif. Ada hadis 33, ada hadis 25, ada hadis 10. Kenapa? Sebab kadang-kadang kita sibuk tak sempat 33, buat 25. Kadang-kadang tak sempat 25, buat 10. Kelebihannya sama dengan orang kaya bersedekah. Sehingga Nabi kata, tak ada siapa yang boleh mengatasi kamu walaupun kamu miskin, kecuali orang tu buat macam kamu. Tak boleh buat apalah. Ataupun orang tu berzikir lebih pada kamu, yang akan lebih. Boleh faham? Tengok orang miskin di zaman Nabi, falyatanafasil mutanafisun. Dalam tak ada harta, mereka tetap berlomba. Dan dalam hadis yang lain, Nabi sebut daripada Ibnu Abbas, pada solat raya, Nabi solat raya bagi khutbah, lepas tu Nabi bagi khas tazkirah untuk wanita. Nabi dorong mereka supaya bersedekahlah. Supaya apa ni? Falyatanafasil mutanafisun. Bila Nabi bagi tazkirah, wanita-wanita sahabat masa tu juga buang, apa dia panggil, anting-anting yang rantai kat leher, semua dia buang bagi sedekah. Hanya dengan tazkirah Nabi. Kenapa? Falyatanafasil mutanafisun. Kan? Kita mana ada sedekah tu terus buang masa tu juga kan? Ustaz boleh tak bagi nombor akaun kan? Tapi tak transfer pun. Contohlah. Okey. Dan kita pernah dengar hadis, saya nak gambarkan. Sahabat-sahabat betul-betul tadabbur ayat ni. Mereka betul-betul berlomba. Satu pagi kan, Nabi tanya para sahabat, siapa kalangan kamu yang puasa sunat hari ini? Abu Bakar angkat tangan, ana. Nabi tanya soalan kedua, siapa kalangan kamu hari ini dah ziarah orang sakit? Abu Bakar angkat tangan, ana. Dua. Nabi tanya soalan ketiga, siapa yang kalangan kamu hari ini dah bagi makan orang miskin? Abu Bakar angkat tangan, ana. Ini bukan riak ni. Dia menjawab soalan Nabi. Dia bukan bagi tahu, tapi dia menjawab soalan Nabi. Soalan keempat, siapa yang pagi hari ini dah mengiringi jenazah? Abu Bakar angkat tangan, ana. Berapa semua? Puasa sunat, ziarah orang sakit, iringi jenazah, bagi makan orang miskin. Berapa? Dalam satu hari. Siapa yang buat ni? Abu Bakar dah jamin tak masuk syurga.
Syurga paling tinggi selepas para Nabi. Abu Bakar kalau tak berlomba, tak buat amalan 4 ni, dia tetap dapat masuk syurga tinggi. Ya. Tapi kenapa dia buat juga? Falyatanafasil mutanafisun. Lagi banyak amalan, lagi jadi orang muqarrabun. Lagi dekat dengan Allah. Semangat tu kita tak ada kan? Sebab apa? Walaupun Abu Bakar baca ayat yang sama kita baca, tapi kita baca tak masuk kat sini. Betul? Kita berlomba juga, tapi untuk dunia. Lepas cari dunia, simpan. Bila nak bagi, nak keluar, berkira. Semoga Allah buka pintu hati kita, bagi kekuatan untuk kita termasuk golongan yang falyatanafasil mutanafisun. Dan kita termasuk dalam golongan al-abrar ataupun al-muqarrabun. Okey, cukup Tak ada soalan Okey. Sementara tunggu soalan, saya insya-Allah mulai hari ini saya akan baca ni. Satu buku dosa-dosa yang dianggap biasa. Dosa ni dilakukan oleh hampir semua orang, dan bila dah biasa sangat dianggap benda tu macam bukan dosa. Semoga dengan kita tahu dosa ni kita dapat elakkan dan kita dapat tinggalkan. Buku ni ditulis oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, seorang ulama besar di Timur Tengah. Okey, saya nak baca sikit. Kita baca sikit-sikit. Setiap kali kelas saya baca sikit. Okey, dosa yang pertama ialah syirik. Dosa pertama ialah syirik kepada Allah. Syirik ataupun menyengutukan Allah adalah sesuatu yang amat diharamkan, dan secara mutlak merupakan dosa yang paling besar. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir salasan." Qalu qulna bala ya Rasulullah, qal al-isyraku billah. Maksud dia, kata Nabi, maukah aku khabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Nabi sebut 3 kali. Nak tak aku cerita pada kamu dosa besar yang paling besar? Jadi dosa besar ada 2 kategori. Satu dosa besar, yang kedua dosa yang paling besar di kalangan dosa besar. Maka sahabat kata, ya wahai Rasulullah, kami nak tahu. Semoga kami dapat elakkan daripada dosa itu. Maka Nabi menjawab ialah syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Kemudian kata penulis, setiap dosa berkemungkinan diampunkan oleh Allah kecuali dosa syirik. Semua dosa Allah akan ampunkan di akhirat besok, kecuali satu dosa, iaitu syirik. Bila tak bertaubatlah. Kalau bertaubat, Allah ampunkan semua dosa walaupun syirik. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 48. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau tak bertaubat. Dia akan masuk neraka dan kekal. Dan Allah akan mengampuni segala dosa yang selain daripada syirik bagi sesiapa yang Allah kehendaki.
Jadi kalau dia minum arak ke, berzina ke, rasuah ke, dan dia mati sebelum sempat bertaubat, ada kemungkinan tak Allah ampunkan? Ada kemungkinan. Bergantung pada Allah. Siapa yang Allah nak ampunkan, Allah ampunkan. Tapi bagi orang beriman, dia kena bertaubatlah. Cuma kalau dia tak bertaubat, ada kemungkinan tak dia ampunkan? Ada kemungkinan. Kecuali dosa syirik. Okey. Di antara contoh dosa syirik adalah syirik besar. Syirik ini menjadi penyebab keluarnya seseorang daripada agama Islam. Dan orang yang bersangkutan jika meninggal dalam keadaan demikian, akan kekal dalam neraka. Kalau dia mati dalam keadaan dosa syirik besar, dia mati dalam keadaan kafir dan kekal dalam neraka. Okey, saya sebut satu antara bentuk contoh syirik, iaitu menyembah kuburan. Menyembah kuburan. Macam mana boleh berlaku ni? Yakni kepercayaan bahawa para wali yang telah meninggal dunia bisa memenuhi hajat dan boleh membebaskan manusia daripada berbagai kesulitan. Antara dosa syirik ialah dia percaya ada orang-orang soleh ke, wali ke yang ada keramat yang dah mati. Tapi dia yakin mayat orang wali ni ataupun orang soleh ada kelebihan. Dia boleh memperkenalkan doa orang yang hidup. Itu adalah dosa syirik yang paling besar dan terkeluar daripada Islam. Dia kena bertaubat. Orang yang hidup, walaupun dia wali ke, walaupun dia orang soleh, dia tak boleh memberi apa-apa manfaat walaupun mudarat. Hatta Nabi sendiri tak boleh bagi mudarat kecuali dengan izin Allah. Itu masa Nabi hidup. Kalau hidup tak boleh bagi mudarat dan tak boleh menolak, tak boleh bagi manfaat, maka setelah mati lagi tak boleh bagi apa-apa manfaat ataupun menolak mudarat. Kalau mati lagi tak boleh buat apa-apa. Jadi siapa pergi ke kubur kemudian berdoa pada si mati itu, wahai si fulan tolong sihatkan aku, wahai si fulan tolong bantu aku, sampaikan doa aku pada Allah, itu hukumnya syirik, dan syiriknya syirik yang besar. Termasuk dalam kategori menyembah kuburan adalah memohon kepada orang yang telah meninggal, baik para nabi, orang-orang soleh ataupun lainnya, untuk mendapatkan syafaat ataupun melepaskan diri daripada berbagai kesukaran hidup. Kadang-kadang dia ada penyakit kan, anak dia ada masalah, dia pergi ke kubur wali, dia kata, ya Syekh, ya si fulan, tolong sembuhkan anak aku yang sakit dah 10 tahun. Itu syirik. Dalam satu ayat Quran, surah An-Naml ayat 62, Allah kata, auzubillahi minasyaitanirrajim, amman yujibul muttar iza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah. Maksud dia, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan? Siapa lagi yang boleh memperkenankan doa orang yang dalam kesusahan? Dan yang menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Siapa lagi? Siapa lagi yang boleh perkenankan doa itu? Melainkan Allah sahaja. Apakah ada di samping Allah Tuhan yang lain yang boleh perkenankan doa kamu? Tidak ada. Surah An-Naml ayat 62. Okey, kita berhenti situ. Kita sambung besok insya-Allah. Insya-Allah saya akan baca setiap hari sekadar 10 minit tentang dosa-dosa yang dianggap biasa. Kita tengok soalan. Kita tak boleh tawassul dengan orang mati. Ya, tak boleh. Tidak ada dalil. Sahabat-sahabat tak pernah bertawassul dengan Nabi yang telah meninggal. Tak ada seorang pun sahabat pergi ke kubur Nabi dan bertawassul. Itu Nabi. Maka kalau orang biasa ataupun ulama ke tok guru, lagi tak boleh. Kubur Nabi pun sahabat tidak bertawassul. Tapi soalannya, kenapa kita nak tawassul dengan orang mati? Kan Allah tu maha mendengar. Allah maha mendengar dan lagi maha memakbulkan doa. Allah kata apa? Wa iza sa'alaka ibadi anni qaribun ujibu da'watad da'i iza da'ani. Apabila hambaku bertanya engkau wahai Muhammad tentang diriku, bagi tahu aku ni qarib, dekat je. Aku ni dekat dengan kamu. Ujibu da'watad da'i. Bukan setakat dekat, aku akan makbulkan doa orang-orang yang berdoa. Jadi kalau Allah sendiri suruh kita berdoa padanya dan Allah sendiri janji akan makbulkan doa, kenapa nak pakai orang tengah lagi? Kenapa nak tawassul?
Okey. Dalam syurga tak ada dah nafsu jahat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Betulkah anak yang tidak diakikahkan masa kecil doa dia kepada ibu bapa dia tidak sampai? Tak betul lah, tidak ada dalil. Apatah lagi kalau dia tak buat tu sebab dia miskin, dia tak mampu, maka tak ada kaitan langsung. Tak ada balasan langsung kalau dia tak mampu. Tapi kalau dia mampu dia tak buat, ada pendapat mengatakan amalan dia tergantung. Tapi itu pun bukan bermakna amalan dia ditolak terus. Sebab hukum akikah ni, kebanyakan pendapat mengatakan hanyalah sunat, bukan wajib. Jadi nasihat saya, sebaik-baik kalau ada kemampuan, buat je lah. Walaupun dah tua. Soalan, Ustaz, sekarang semua online, boleh ke buat rawatan Islam secara online? Tak boleh. Yang buat rawatan secara online ataupun saya tak tahu detail lah. Cuma kalau lah, contoh dia bedah, buat pembedahan secara ghaib, rawat daripada jauh ataupun pembedahan secara ghaib, itu sebenarnya hukumnya haram. Banyak kan sekarang dalam masyarakat kita, dia nak bedah perut dia, jumpa Tok Bomo, baca sikit, belah. Sekejap je. Tak ada darah, tak ada apa. Itu sebenarnya kata ulama haram. Sebab apa haram? Sebab nak belah perut ni, kena ada alat dia. Kalau dia bedah tanpa alat, maka dia pakai bantuan sama ada jin ke, syaitan ke, ataupun dia jampi. Mesti ilmu tu tak betul lah. Di mana boleh dapatkan buku ni? Saya tak tahulah. Buku ni saya tak tahu di mana boleh dapatkan. Boleh Google lah. Sebab ini ada orang hadiah pada saya. Buku ni bagus lah. Google je. Cari kat Shopee Mart. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Macam mana nak betulkan anggapan bila dah mati sedekah boleh dibuat oleh waris? Masa hidup ni fokus untuk hidup. Sedekah sikit-sikit sudahlah. Anggapan bila dah mati sedekah boleh dibuat oleh waris. Maknanya kalau kita, yang Nabi kata bila mati anak Adam terputus amalannya kecuali 3. Salah satu apa dah? Sedekah. Sedekah jariah tu si mati akan dapat bila dia bersedekah masa hidup. Dia bersedekah yang sedekah pahalanya terus mengalir. Seperti buat masjid, buat perigi untuk orang miskin, buat rumah orang miskin. Jadi untuk dapat pahala sedekah tu, yang terbaik ialah orang yang masih hidup, dia buat sedekah masa hidup. Jangan mengharapkan yang bila dia mati baru orang sedekah pada dia. Sebab tak sama, kalau dia sedekah masa hidup itu betul-betul harta dia. Betul-betul harta dia dan lagi ikhlas. Tapi kalau bila dia mati dia harapkan orang sedekah, itu bukan harta dia. Cuma dia akan dapat pahala sedekah. Mungkin dapat, mungkin tak dapat. Yang orang buat pula mungkin ikhlas, mungkin tak ikhlas. Jadi sedekah yang terbaik ialah kita sedekah masa hidup. Sedekahlah banyak-banyak. Sebab tu orang paling cerdik ialah Abu Bakar. Abu Bakar dia sedekah semua harta masa dia hidup. Bukan dia pesan pada kawan-kawan, bila aku mati baru sedekah. Tak. Wallahualam. Assalamualaikum Ustaz. Soalan kita tak boleh amalkan surah. Kita tak boleh amalkan. Suruh Ustaz doakan anak-anak dalam apa-apa hal ataupun urusan. Apa maksud ni? Tak, doa yang terbaik kita sendirilah. Kenapa nak suruh Ustaz? Tak salah. Kita boleh bertawassul dengan orang yang soleh yang masih hidup. Boleh. Tapi yang paling baik ialah doa kita sendiri lebih ikhlas. Kita punya doa, kita punya hajat, kita punya baca sendiri. Itu lagi ikhlas. Wallahualam. Assalamualaikum Ustaz. Kita berpuasa sunnah, ada kawan ajak WhatsApp, ajak minum. Apakah tindakan terbaik menurut sunnah? Menurut sunnah ialah kalau kita tak terima jemputan dia dan dia pun tak kecil hati dan kita pun tak riak, maka terbaik kekalkan puasa. Jangan berbuka. Sebab kelebihan orang puasa ni Nabi kata apa?
Siapa yang berpuasa satu hari kerana Allah, tak kiralah hari Isnin ke hari apa, tapi dia puasa kerana Allah, maka dia dah selamatkan daripada neraka selama 70 tahun. Pahalanya sangat-sangat besar. Jadi kerana nak minum segelas air, nak jaga hati kawan, maka janganlah. Kecuali kawan kita lama tak jumpa, dia pun berhajat sangat, dan bila kita pergi pun dia seronok, raikanlah dia. Sebab menggembirakan kawan pun adalah antara amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi semula tajuk buku tu. Buku ni boleh dosa-dosa yang dianggap biasa. Dosa-dosa yang dianggap biasa oleh Syekh Saleh Al-Munajjid. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Dosa-dosa yang dianggap biasa. Sangat bagus buku ni. Banyak dosa-dosa yang kita buat, kita tak sedar. Sama ada jahil, ataupun dosa tu kita dah biasa sangat buat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah seseorang berkahwin dengan anak tiri kepada kakaknya? Dengan anak tiri kepada... Ini saya tak boleh bagi jawapan. Saya kena cek dulu. Kahwin dengan anak tiri kakak kepada kakaknya, saya tak boleh jawab ni. Wallahu alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bila sampai pada tanda untuk sujud, kalau kita tolak sujud, apakah bacaannya? Tak ada apa-apa bacaan. Kalau sampai tanda menara tu, disunatkan sujud. Tapi kalau kita tak sujud, tak ada apa-apa amalan ataupun zikir yang boleh menggantikan. Sebab hukum sujud tu pun hanya sunat saja. Jangan buat benda baru. Sama ada sujud ataupun tak sujud, dan jangan baca apa-apa. Ustaz, bagaimana nak lembutkan hati ibu yang sangat marah? Sangat sampai tak nak maafkan walaupun dah merayu-rayu. Allah kata, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib seseorang sehinggalah orang tu mengubah dirinya sendiri. Kita tak boleh buat apa. Kalau orang tak nak berubah, kita tak boleh nak buat apa. Walaupun dia mak kita, kita hanya boleh bagi nasihat dan kita berdoa aja. Semoga Allah buka pintu hatinya satu hari. Sebagaimana Allah nak, Nabi nak hati Abu Talib, pakcik dia yang dia sayang, beriman. Tak boleh. Sebab Abu Talib tak nak. Antara Nabi sayang dengan Abu Talib dengan kita sayang pada mak, Nabi lebih sayang kepada Abu Talib. Sebab Abu Talib ni sangat banyak jasanya pada Islam. Tapi Allah kata apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak boleh memberi hidayat pada siapa yang engkau suka, yang engkau sayang. Engkau tak boleh. Akan tetapi Allah sahaja yang berkuasa memberi hidayat pada seseorang. Doa je. Doa, teruskan usaha, teruskan berbuat baik pada mak, tunjukkan akhlak yang mulia, semoga boleh membuka pintu hatinya. Megak Isyamuddin, bolehkah seseorang dah. Nanti saya boleh PM saya Megak ni pasal kahwin dengan anak tiri kakak. Boleh PM saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah buat akikah dalam dan luar negara tanpa buat kenduri? Boleh, tak ada masalah. Kenduri bukan wajib. Bahkan hukum akikah pun sunat. Nak buat dalam negara boleh, nak buat di luar negara pun boleh. Dosa riba sekarang ramai yang pandang ringan. Kita perlu berjuang bersungguh-sungguh menentang. Ya, betul. Apa komen saya? Komen saya, betul. Dan saya rasa ada dosa riba tu ada dalam buku ni, insyaAllah. Soalan, salam Ustaz. Waalaikumsalam. Apa itu qiyamah? Qiyamah daripada qama yaqumu qiyam, berdiri. Dan hari akhirat dinamakan juga ialah Yaumul Qiyamah. Kenapa dia panggil Yaumul Qiyamah? Yang bermakna hari berdiri. Pertama, kata ulama, sebab hari kiamat, semua manusia berdiri. 50,000 tahun. Kecuali orang beriman, dia akan berdiri sekejap sahaja. Jadi, bila semua orang berdiri, dia panggil hari Al-Qiyamah. Yang kedua,
Al-Qiyamah dinamakan sebab hari itu saksi-saksi akan berdiri, akan tegak menjadi saksi kepada kita. Antaranya anggota badan kita. Jadi semua saksi akan berdiri, akan menjadi saksi kepada kita. Maka sebab itu dipanggil kiamah. Yauma yakumul ashhad. Pada hari itu yakum, berdiri segala para saksi. Dan yang ketiga, al-kiamah sebab apa? Sebab manusia, kata ulama, manusia semua keluar daripada kubur dan menuju bangun daripada kubur dan menuju kepada mahsyar. Maka sebab itu dipanggil al-qiyamah. Wallahu alam. Packing lauk akikah dalam bekas, ya betul, boleh. Dan hantar kat saya sebekas. Bagaimana dengan duit simpanan si mati, Ustaz? Saya nak sedekah semua ataupun pakai. Subhanallah. Duit simpanan si mati, dia bila mati dia bukan duit dia dah. Semua duit orang mati adalah harta kepada pewaris. Bila mati je, tak ada satu sen pun harta dia. Semua akan pergi kepada pewaris. Jadi istilah harta si mati, duit simpanan si mati itu tak ada. Semua duit simpanan dia akan berpindah milik. Kena bagi mengikut faraid. Harga RM2.50 buku? Betul ke? Kita puasa di hari kita hadir jemputan kahwin. Disebabkan memang hari Isnin, Khamis kita puasa. Jadi kita ke majlis. Tapi tak. Sama saya jawab tadi. Kalau kita puasa Isnin Khamis, kemudian hari itu ada kenduri. Sama ada kita tak pergi, kita bagi tahu kepada tuan kenduri, minta maaf saya ada hal. Hal tu maksud puasa lah. Kalau dia kata okey, tak payah pergi dan tak perlu berbuka puasa. Daripada kita pergi tapi tak makan, menjadikan apa? Kadang-kadang kita akan jadi riak. Kadang-kadang orang pun pelik lah, apa ni dah puasa, datang juga kenduri, nak menunjuk ke? Jadi boleh jadi fitnah kepada kita. Jadi kalau hari kita puasa ada kenduri, sebaik-baik jangan pergi, minta izin pada tuan kenduri, bagi tahu saya ada hal tak boleh datang. Siapa yang masuk syurga dapat bertemu dengan Allah dan Nabi? Adakah semua? Ya. Semua ahli syurga akan jumpa para Nabi. Bermula daripada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, semua sekali sampai Nabi Muhammad. Semua akan dapat jumpa. InsyaAllah. Salam Ustaz, jika kita buat majlis kesyukuran, ada orang bagi gula ataupun duit, boleh tak kita terima pemberian tersebut? Ada Ustaz lain cakap, amalan tu sia-sia. Betul ke? Pertama, majlis kesyukuran sebenarnya tidak ada dalam Islam. Yang ada ialah syukur. Yang ada ialah syukur. Apa makna syukur? Allah kata, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Apa makna syukur? Iaitu kita gunakan segala nikmat yang Allah bagi untuk mentaatinya. Itu makna syukur. Semakin kita taat pada Allah, semakin kita syukur. Kalau kita dapat rumah baru, contoh, macam mana kita nak bersyukur? Gunalah rumah tu untuk perkara yang Allah suka. Gunakan buat kelas agama, gunakan untuk bagi tazkirah, baca Quran anak-anak satu family, maka kita bersyukur dengan rumah baru. Jadi ada pun buat kenduri kesyukuran, itu bukan makna kita bersyukur. Itu lebih kepada adat orang Melayu lah. Itu satu. Yang kedua, kalau kita buat majlis kesyukuran, orang bagi gula, orang bagi duit, mana dia bagi tu ikhlas kerana Allah. Kalau dia bagi ikhlas kerana Allah, kita boleh ambil je. Kenapa tak boleh pula? Kenapa amalan tu sia-sia? Nabi sebut dalam satu hadis, tahabu. Salinglah kamu memberi hadiah antara satu sama lain, maka kesannya kamu akan saling berkasih sayang. Jadi kita bersangka baik orang tu bagi kerana nak mengeratkan hubungan silaturahim ataupun kasih sayang, sebagaimana disebut oleh hadis, kita boleh terima. Wallahu alam. Okey, cukup ah. Okey, last soalan. Nur Hayati Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, Nabi Adam dan Hawa, nama dia Hawa, bukan Hawa. Nabi Adam dan Hawa dicampak dari syurga sebab petik buah itu
Tapi kenapa bawa tu minta pertolongan Allah, suruh lindung daripada hasutan syaitan? Tak, dia kata ulama, sebenarnya Nabi Adam dan isterinya Hawa, dia keluar daripada syurga. Ini ada pandangan ulama lah. Bukan sebab mereka makan buah tu. Mereka makan buah tu satu kesalahan dan Adam tak sengaja. Fanasya, Adam lupa. Dan dia telah bertobat kepada Allah dan Allah terima dah. Tak ada kaitan dengan dicampak keluar daripada syurga dan pergi ke dunia. Tapi dicampak keluar daripada syurga dan pergi ke dunia sebabnya apa? Sebab kerja Adam memang di dunia. Daripada awal lagi Allah kata dalam awal surah Baqarah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ingatlah ketika mana Tuhan engkau wahai Muhammad berkata kepada para malaikat. Apa dia? Aku nak jadikan manusia iaitu Adam di atas muka bumi sebagai khalifah. Jadi Adam tujuan dicipta untuk jadi khalifah di bumi. Jadi nak tak nak dia mesti keluar daripada syurga dan turun ke bumi. Sebab itulah tujuan dia diciptakan. Sebab itu kata ulama, ada dicampak ke dunia bukan sebab kesalahan dia makan buah. Tapi sebab memang tugas dia, peranan dia, tujuan dia dicipta untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Adapun kesalahan dia dalam syurga, Allah dah ampunkan. Adam pun dah minta bertaubat kepada Allah dengan ayat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Okey, cukup Kita sambung kelas kita besok insya-Allah pukul 10.30. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.